Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk maf'ul mutlaq. Di sini kami telah membahagikannya kepada beberapa bahagian. Sebagai contoh, ta'rif maf'ul mutlaq, hukum maf'ul mutlaq, jenis maf'ul mutlaq, contoh maf'ul mutlaq dan i'rab maf'ul mutlaq. Dengan itu, mari kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Atia Haikal bin Yahya. Hari ini, kumpulan kami akan membincangkan tentang Nahwu maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq dari segi tafsirannya ataupun ta'rifnya, masdar yuzkaru ba'da fi'lu min lafzihi ta'kidan ma'nahu aw bayani li'adahu aw bayani li naw'ahu aw budla minal talafaz bi fi'luhu. Maf'ul mutlaq adalah masdar yang disebut setelah fi'il dari lafaznya untuk mengukuhkan maknanya atau menjelaskan jumlahnya atau menerangkan jenisnya atau sebagai ganti mengucapkan fi'ilnya. Antara contoh maf'ul mutlaq yang kita boleh tengok dekat sini, yang pertama, yang mengukuhkan makna fi'ilnya. Contohnya, wa kallamallahu Musa taklima. Maksudnya, dan Allah telah berbicara dengan Musa secara langsung. Seterusnya, yang kedua, yang contoh maf'ul mutlaq yang kita bertengok kat sini, yang menjelaskan jumlahnya. Seperti contoh, waqafat waqafataini. Saya telah berdiri dengan 2 kali berdiri. Antara contohnya lain, yang ketiga, yang menerangkan jenis maf'ul mutlaq tersebut. Contohnya, sirat sira uklak. Maksudnya, saya telah berjalan seperti mana berjalannya orang-orang yang berakal. Dan contoh terakhirnya kita boleh tengok dekat sini, yang menggantikan pengucap daripada fi'ilnya. Seperti contoh, sabru ala syada'id. Maksudnya, saya bersabar dengan sungguhnya sabar dalam keadaan yang payah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syakir bin Abdul Latif, nombor metrik 074840. Di sini saya akan menerangkan tentang ahkam maf'ul mutlaq, itu hukum maf'ul mutlaq. Yang pertama, maf'ul mutlaq itu wajib nasab. Itu hukum dia yang pertama. Yang kedua, bahwasanya maf'ul mutlaq itu dia wajib terletak selepas amilnya. Jikalau digunakan untuk taukid, untuk menguatkan. Maka tapi sekiranya digunakan maf'ul mutlaq itu adalah jenis nau' dan adad, iaitu bilangan, boleh disebut sebelum ataupun selepas amilnya. Kecuali apabila maf'ul mutlaq itu dia adalah isim istifham ataupun isim syarat, maka wajib mendahulukan maf'ul mutlaq itu ke atas amilnya. Kena mendahulukan maf'ul mutlaq itu dulu. Seperti contoh dia, ma akramta khalidan. Ma itu isim digunakan awal ya, disebut awal. Itu syarat dia yang kedua. Syarat yang ketiga, bahwasanya boleh maf'ul mutlaq itu dihazafkan amilnya sekiranya masdarnya nau' ataupun adad. Jenis ataupun bilangannya digunakan untuk diqarinah, untuk diqarinahkan ke atasnya. Contohnya, ma jalasta. Ma itu di hadapan dan boleh dihazafkan amilnya. Dan dijawab, bala julusan tawilan. Jadi jawapan macam tu lah. Dan adapun untuk masdar muakkad, iaitu masdar taukid, tidak boleh dihazafkan amilnya. Ini menurut qaul yang asah daripada mazhab Ilmu Nahwu, kerana
masdar itu didatangkan untuk mengukuhkan dan menguatkan. Jikalau kita hazafkan amil dia tu, jadi dia akan menghilangkan maksud sebenar. Maksud sebenar didatangkan masdar tu lah. Dan adapun didatangkan daripada masdar naib an fa'il, iaitu masdar sebagai pengganti kepada fi'il, boleh tidak boleh disebutkan amilnya, bahkan wajib untuk kita hazafkan. Contoh hamdan wa syukron ataupun la kufron. Sekian. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada bahagian saya akan terangkan tentang jenis maf'ul mutlak. Okey, jenis yang pertama maf'ul mutlak. Lafzu tak muakkadu lil fi'il adalah mengesahkan faktornya dengan makna yang tersirat. Okey, yang kedua adalah maf'ul mutlak mubayyin lin naw' adalah menunjukkan bilangan kali yang menunjukkan memberikan penerangan berkaitan jenis kata kerja. Yang ketiga adalah maf'ul mutlak mubayyin lil adad, menunjukkan bilangan kali kata kerja itu berlaku. Bayin menunjukkan penerangan kata jenis kata kerja tu. Jadi bila adad adalah bilangan. Okey, seterusnya ada juga yang saya dapati adalah di lain, ada yang pertama adalah lafzi dan maknawi. Iaitu maf'ul mutlak lafzi dan maknawi. Maf'ul mutlak lafzi apabila lafaz dan maknanya sama. Contoh, kumtu qiyaman, saya berdiri dengan sebenar-benarnya berdiri. Dia lafaznya sama, makna pun sama. Lafaz sama, makna sama. Kemudian yang maknawi pula apabila maknanya sama tetapi lafaznya berbeza. Seperti contoh, jalastu qu'udan, saya duduk dengan sebenar-benarnya duduk. Jalastu qu'udan, kalau kita tengok maknawi, jalastu tadi dia berbeza. Jalastu dan qu'udan dia punya lafaz berbeza tapi maknanya yang sama. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahagian seterusnya, kita akan membincangkan tentang contoh-contoh maf'ul mutlak beserta i'rabnya. Okey, yang pertama, ahadaha ayyakun muakkadan nahu darabtu darban. Okey, jadi i'rab yang pertama di sini adalah daraba, iaitu fi'il madhi mabni 'ala fathah. Kemudian tu di sini adalah isim dhamir muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Jadi dekat sini tu di sini merujuk kepada orang yang melakukan perbuatan daraba, perbuatan memukul. Yang ketiga, daraban. Daraban ni adalah maf'ul mutlak mansub bil fathah. Jadi kalau maf'ul mutlak hukum dia adalah mansub. Jadi dia jadi daraban. Contoh yang kedua adalah akalal mudir as-samak akalan. Okey. Akala di sini adalah fa'il madhi mabni 'ala fathah. Kemudian al-mudir fa'il marfu' bi dhammah. Dan seterusnya as-samak maf'ulun bih mansub bil fathah. Dan akhir sekali akalan. Akalan adalah maf'ul mutlaq mansub bil fathah. Seterusnya kita pergi kepada yang kedua, iaitu amsalatu tsani. Contoh yang kedua adalah maf'ul mutlaq mubayyin lin naw'. Jadi maf'ul mutlaq itu yang menerangkan kepada naw' yang tersebut, menerangkan kepada fi'il tu. Contoh di sini adalah ayakunna mubayyinan li naw' nahu sirtu siran hasanan. Jadi siran hasanan ni adalah maf'ul mutlaq bagi fi'il tersebutlah. Contohnya di sini adalah sir. I'rabnya di sini adalah sir, iaitu fi'il madhi mabni 'ala sukun. Manakala tu di sini sama seperti konsep yang sebelumnya, iaitu merujuk kepada tempat fa'il, isim dhamir muttasil mabni 'ala dhamm, mahalli raf'il fa'il. Jadi kedudukan dia di sini adalah fa'il kepada perbuatan sir. Dan terakhir sekali siron hasanan.
Siran hasanan ini adalah maf'ul mutlak mansub bil fathah. Jadi na'at hasanan, na'at tu menunjukkan kepada perbuatan sir. Dan seterusnya jaraitu jarian sari'an. Contoh yang kedua bagi maf'ul mutlak mubayyin nau adalah jaraitu jarian sari'an. I'rab bagi jara adalah fa'il madhi mabni ala fathah muqaddarah. Seterusnya sama juga tu seperti sebelum ni, merupakan pelaku kepada perbuatan jara. Dan akhir sekali jarian sari'an, iaitu maf'ul mutlak masuk bil fathah. Dan yang ketiga adalah contoh yang terakhir sekali, maf'ul mutlak mubayyin lil adad. Ini merujuk kepada bilangan yang dilakukan. Okey, yang ketiga asalis an yakuna mubayyinan lil adad, yang menerangkan kepada bilangan yang dilakukan. Contoh, darabtu darbataini. Jadi kat sini yang bilangan yang dilakukan sebanyak 2 kali, darbataini. Contoh i'rab dia pula di sini, daraba fi'il madhi mabni ala fathah. Tu di situ sama je konsepnya seperti sebelum ni. Dan darbatain ni iaitu maf'ul mutlak mansub bil ya. Kenapa kat sini ya? Kerana darbatain ni merujuk kepada 2 orang. Jadi kalau mansub lebih daripada satu, kalau dia bukan mufrad, maka kat sini hukum dia ada alamat dia mesti ya. Dan contoh terakhir sekali adalah salli al-muslimun selain sallina khamsina. Dekat sini salli i'rabnya adalah fi'il madhi mabni ala sukun. Kerana solat tu di hujungnya alamatnya tak berbaris, maka di situ dia dikatakan sebagai sukun. Dan seterusnya al-muslimun. Al-muslimun ni adalah fa'il marfu' bil waw li'annahu jamak mudzakkar salim. Dia adalah fa'il bagi perbuatan solat tadi. Dan dia di sini adalah jamak mudzakkar salim, sebab tu dia bil waw. Seterusnya adalah sallina khamsina. Sallina khamsina iaitu perbuatan kepada bilangan perbuatan kepada bilangan kepada perbuatan tersebut. So dekat sini sallina khamsina adalah maf'ul mutlak mansub bil ya, kerana dia jamak mudzakkar salim. Okey. Akhir sekali saya akan simpulkan perkara-perkara yang telah kita peroleh daripada video ini sebagai contoh. Apa itu maksud maf'ul mutlak dan hukum yang dikenakan kepadanya apabila terdapat dalam suatu ayat. Selain itu, kita juga dapat tahu di mana maf'ul mutlak ini terdapat 3 jenis. Dengan pengetahuan yang kita dapat ini, iaitu mengenai maf'ul mutlak, semoga ilmu ini dapat membantu kita dalam pembelajaran kita semua. Terima kasih daripada kami.